Di video ini kita akan melihat pada tajuk pemboleh ubah rawak, yang mana pemboleh ubah rawak adalah satu kuantiti yang nilainya ditentukan oleh kesudahan sesuatu eksperimen. So, pemboleh ubah rawak ini terbahagi kepada dua, iaitu pemboleh ubah rawak diskrit dan juga pemboleh ubah rawak selanjar. Kita tengok terlebih dahulu kepada pemboleh ubah rawak diskrit, yang mana pemboleh ubah rawak diskrit adalah pemboleh ubah yang ada nilai. Maknanya adalah ia boleh dibilang. Dan pemboleh ubah rawak diskrit juga ianya adalah sifar dan integer positif. Ianya boleh ditulis sebagai X, yang mana X adalah pemboleh ubah simbol kepada pemboleh ubah rawak kita. Tanda-tanda set R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah contoh penulisan untuk pemboleh ubah rawak diskrit. Manakala pemboleh ubah rawak selanjar adalah pemboleh ubah yang bukan dalam bentuk integer. Senang kata, ia adalah nombor perpuluhan. So, contoh untuk pemboleh ubah rawak diskrit adalah taburan binomial. Dan contoh pada pemboleh ubah rawak selanjar adalah taburan normal. Seterusnya, untuk memahami dengan lebih jelas tentang pemboleh ubah rawak, kita lihat pada contoh yang pertama, yang mana sebiji dadu dilambungkan sekali. So, pemboleh ubah rawak untuk eksperimen ini adalah nombor pada permukaan atas dadu, yang mana nombor pada permukaan atas dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ianya boleh ditulis sebagai X, yang mana X adalah simbol kepada pemboleh ubah rawak kita. X, tanda-tanda set R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seterusnya, kita akan melihat pada contoh yang kedua, yang mana bilangan muncul gambar dalam 2 kali lambungan duit shilling. Yang mana pemboleh ubah rawak untuk eksperimen ini adalah 0, 1, 2. Ini bermaksud 0 adalah kedua-dua kali lambungan kita tidak akan dapat gambar langsung. Dan 1 bermaksud dalam 2 kali lambungan itu kita akan dapat sekali gambar untuk duit shilling. Dan 2 ini bermaksud kedua-dua kali lambungan itu kita akan mendapatkan gambar. So, tanda-tanda set yang kita boleh tulis adalah X mewakili pemboleh ubah rawak dan R sama dengan 0, 1, 2. Untuk pemboleh ubah rawak diskrit, kita akan lihat pada taburan binomial, yang mana taburan binomial adalah suatu eksperimen bernoli menghasilkan dua kesudahan yang mungkin, iaitu sama ada kejayaan ataupun kegagalan. So, P adalah keberangkalian bagi kejayaan dan Q adalah keberangkalian bagi kegagalan, dengan keadaan Q sama dengan 1 tolak P. Untuk taburan binomial, kita akan jadi X taburan B and P, dengan N adalah bilangan percubaan, P adalah keberangkalian bagi kejayaan. Formula untuk taburan binomial adalah Px sama dengan R sama dengan NCR P kuasa R 1 tolak P kuasa N tolak R, dengan yang mana P adalah taburan, P adalah keberangkalian, X adalah pemboleh ubah rawak diskrit binomial, R ialah bilangan kejayaan, N ialah bilangan percubaan, P ialah keberangkalian bagi kejayaan, dan Q adalah keberangkalian bagi kegagalan, yang mana dengan keadaan 1 tolak P. Untuk contoh soalan bagi taburan binomial ialah keberangkalian bagi seorang murid lulus ujian memandu ialah P. Keberangkalian lulus ujian memandu ialah P. Suatu sampel seramai 6 orang murid dipilih secara rawak. Jika keberangkalian bagi kesemua 6 orang murid itu lulus ujian memandu ialah 0.07542, tentukan nilai P. Seperti mana yang kita tahu bahawa nilai P adalah terdapat pada formula taburan binomial, yang mana taburan binomial ialah N CR PR 1 minus P N tolak R. So, information yang kita dapat daripada soalan ini adalah suatu sampel seramai 6 orang murid dipilih secara rawak.
So, jika kebarangkalian bagi kesemua 6 orang murid, kita tahu bahawa 6 orang murid adalah bilangan kejayaan. So, R kita adalah 6. Suatu sampel seramai 6 orang murid. N juga adalah 6. Kita tahu bahawa P X sama dengan 6 samaan dengan 0.07542. Jadi 6C6 P6 1 tolak P kuasa 0 sama dengan 0.07542. Jadi P kuasa 6 sama dengan 0.07542. So logkan pada dua-dua belah bahagian, kita akan dapat nilai P sama dengan 0.65. P, hitung kebarangkalian jika ini lebih daripada 4 orang murid lulus ujian memandu. Ini bermakna P X lebih besar daripada 4. Sebab apa? Sebab dia nak lebih daripada 4. So, bila dia minta lebih daripada 4, kita akan pilih 5 dan 6. Kerana kita ada 6 percubaan. Jadi, P X sama dengan 5 plus P X sama dengan 6 bersamaan dengan P X lebih daripada 4. So, masukkan dalam formula 6C5 0.655 0.35 6 tolak 5 1 plus 6C6 0.65 6 0.35 cos kuasa 0. So, kita akan dapat jawapan 0.3191. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi untuk video hari ini kita akan membincangkan satu tajuk berkenaan dengan taburan normal. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita mulakan. Okay, jadi dalam taburan normal kita ada 3 jenis, iaitu yang pertama kita menggunakan formula, yang kedua keadaan soalan adalah diberi nilai Z, dan yang ketiga tidak diberi nilai Z. Okay, sekarang kita fokus kepada formula dulu. Okay, kita tengok kepada formula taburan normal. Okay, jadi kita kena kenal lah setiap elemen dalam formula ini. Okay, jadi untuk Z ini, okay, Z adalah membawa maksud sebagai skor piawai. Okay, skor piawai ataupun kita panggil sebagai Z score. Okay. Okay, lepas tu yang untuk X ni pula, X adalah dia ada unit. Okay, dia berunit. Okay, dan contohnya macam ikutlah kepada soalan, kadang-kadang sentimeter, kadang-kadang degree Celsius, kadang-kadang kilometer, kadang-kadang liter, dia boleh jadi macam-macam ikut kepada soalan. Okay, yang ni pula adalah kita panggil sebagai mu, ataupun dia adalah nilai min. Okay, kita panggil dia sebagai mu, bunyi dia mu. Okay, jadi yang bawah ni adalah sisihan piawai. Okay, sisihan piawai ataupun kita panggil sebagai nilai variance. Okay, nilai variance. Okay, kita sambung kepada contoh soalan yang pertama yang menggunakan formula. Okay, ini adalah soalan yang melibatkan formula yang kita baru bincang je tadi 2 saat yang lepas, yang ni yang ni. Okay, jadi kita baca soalan. S ialah taburan normal. Okay, dia dah bagi tahu taburan normal. Okay, jisim dengan min 50 kg. So, dia menggunakan unit kg dan sisihan piawai 8 kg. Cari Z score apabila X sama dengan 63. Jadi, benda pertama sekali bila kita tengok soalan, kita keluarkan information ataupun maklumat. Okay, apa maklumat yang kita dapat daripada soalan ini? Okay, biasakan diri keluarkan maklumat. Okay, maklumat yang pertama, apa yang diberi adalah jisim min 50 kg. Okay, min sama dengan 50 kg.
Okey, yang kedua, sisihan PY sama dengan 8 kg. Okey, sisihan PY sama dengan 8 kg. And then X adalah 63. X adalah 63 kg. Okey, apa yang dia nak? Soalan nak cari Z score. Z score sama dengan berapa? Okey, jadi kat sini kita dah ada information untuk mean, dah ada untuk sisihan PY, ada untuk X dan kita nak Z. Jadi kita masukkanlah formula yang ini kita baru bincang tadi. Z sama dengan X tolak. Okey, jadi kita gunakan formula ini. Okey, macam mana? Okey, kita masukkan Z sama dengan X diberi 63 tolak dengan yang ni min tolak 50. Okey, min dia bahagi dengan nilai sisihan PY adalah 8. Okay, jadi kat sini kita akan dapat Z sama dengan 1.625. Okey, sebab apa kita tak ada unit dekat sini? Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, dekat sini 50 ni adalah kg. Okey, dia adalah kg. 8 ni pun adalah kg. So bila dia bahagi macam ni, dia akan potong. Jadi hilanglah kg tu, tak perlu ada unit dah. Okey, jadi sampai sini sahaja jawapan kita. Untuk contoh yang pertama, untuk penggunaan formula ini kita dapat kuasai dan fahamlah. Jadi selalunya soalan untuk yang melibatkan formula ini, dia direct sahaja. Dia dah bagi dah information ni, dia dah bagi dah information untuk mean, dia dah bagi information untuk sisihan PY je. Kita nak cari Z sahaja. Okey, sampai situ sahaja. Terima kasih. Bye bye.